Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Belum selesai lagi isu pencalonan Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional yang menyebabkan pergeseran dan pertengkaran dalam parti atau dalam Pakatan Perikatan Nasional. Kini timbul pula pergeseran satu lagi, yaitu calon Perdana Menteri, calon Ketua Menteri Sabah daripada PAS. Sebenarnya rakyat Sabah tidak dapat menerima langsung cadangan ini. Karena kata mereka, PAS itu hanya bermimpi di siang hari. Mereka dapat kerusi Dewan Undangan Negeri di Sabah pun bukan karena menang atas tiket pilihan raya. Mereka hanya menang atas tiket yang dipanggil lantikan. Jadi, cita-cita mereka terlalu besar. Mereka mencadangkan calon ketua menteri daripada adun lantikan itu. PAS namakan calon ketua menteri Sabah. Ini respon Sri Kandi Bersatu Sabah. Seorang pemimpin Sri Kandi Bersatu Sabah telah menolak cadangan PAS agar Pesuruhjaya PAS Sabah Ali Akbar Gulasan dinamakan sebagai calon ketua menteri di dalam pilihan raya negeri akan datang. Nabila Nur Sahar berhujah bahawa PAS tidak pernah memenangi kerusi di Sabah dan Ali Akbar hanya adun lantikan. Adun lantikan ini belum membuktikan pada dirinya untuk mendapatkan mandat rakyat di dalam pilihan raya. Apalagi mahu menjadi ketua menteri, kata Nabila, lapor FMT. PAS sepatutnya membuktikan kebolehan mereka dengan memenangi kerusi di dalam pilihan raya sebelum membuat cadangan sebegini, katanya lagi. Nabila berkata demikian sebagai balasan kepada seorang pemimpin PAS Shah Alam yang mencadangkan Ali Akbar dinamakan calon ketua menteri. Nabila menambah cadangan mantan ketua Punda PAS Selangor Sukri Omar itu tidak mencerminkan realiti politik Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita karena imun badan kita tidak mampu menghapuskannya lagi. Apabila imun badan kita sudah jadi bodoh, imun badan kita juga menyerang diri kita sendiri. Tapi, terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan, menghancurkan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita yang sudah lama bersarang. Imun badan juga menjadi seimbang supaya tidak menyerang, tidak memakan diri kita sendiri. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Ianya merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, mungkin ini adalah jawapan kepada doa Anda selama ini yang Anda doakan untuk lepas dan bebas daripada masalah kesihatan Anda. Kita sambung lagi. Nabila mendamba cadangan mantan Ketua Pemuda PAS Selangor iaitu Sukri Omar itu tidak mencerminkan realiti politik Sabah yang sebenar. Kata Nabila, biar pemimpin atau pimpinan pusat PN yang memutuskan calon ketua menteri Sabah terbaik yang kita boleh tawarkan, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, melihat kepada keadaan politik semasa Sabah, PAS tidak perlulah berangan-angan untuk memberikan atau mencadangkan ketua menteri daripada PAS di Sabah. Rakyat Sabah memang tidak akan memilih PAS sebagai ketua menteri. Apalagi untuk memenangkan mereka. Satu kerusi pun belum tentu lagi mereka menang. Tapi sudah bercita-cita. Jadi, betullah kata
Sri Kandi Bersatu Sabah ini. Parti PAS belum pernah menang pun di Sabah satu kerusi. Yang mereka menang pun hanya atas esyan, belas kasihan, dan hanya simpati dapat adun lantikan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selesai muktamar PAS, ramai orang di Facebook, di TikTok telah menggelar muktamar PAS tersebut sebagai tempat mereka membuli Bersatu dan komponen parti yang lain. Entahlah apa sebab mereka menyatakannya, itu pun saya tak tahu. Tapi yang pastinya, tindakan PAS dalam muktamar PAS menyatakan perkara-perkara sensitif, mengeluarkan ataupun mendedahkan perkara-perkara sensitif dalam muktamar PAS itu telah pun melukakan hati penyokong-penyokong Bersatu. Saya lihat di dalam Facebook beberapa orang penyokong Bersatu sudah mula bersuara. Kata mereka, di dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu, kami langsung tidak menyatakan atau kami langsung tidak menyentuh isu-isu sensitif dalam Perikatan Nasional. Kami hanya melakukan hak kami mencadangkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu saja yang kami buat, kata mereka. Tapi kenapa dalam muktamar PAS mereka begitu lantang mendedahkan banyak perkara yang sehingga kan perkara itu sebenarnya telah menjadi senjata kepada lawan Perikatan Nasional, khususnya Bersatu dan PAS. Kini, yang kelihatan seperti dibuli ialah parti Bersatu dan komponen-komponen kecil dalam Perikatan Nasional seperti Gerakan. Aku pun hairan, apalagi yang menarik perhatian MIC dan MCA mahu join Perikatan Nasional kalau betul mereka tertarik nak join Perikatan Nasional. Semalam aku melihat satu hantaran. Kata beliau, memang PAS dah mula tunjuk muka yang sebenar. Sekali lagi PAS menunjukkan wajah tanpa topeng mereka. Di tengah jalan banyak kali PAS akan menikam rakan kongsi atau rakan pakatan mereka, kata beliau. Hari ini delima seterusnya seusai muktamar PAS makin besar. Apa yang akan jadi selepas ini? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, menguatkan dan mendidik imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan mengetahui mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itu menghancurkan, menghapuskan akar penyakit yang sudah lama bersarang dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit sudah dihapuskan, kita sembuh daripada penyakit. Terapi imun ini juga menyeimbangkan imun badan kita supaya tidak jadi bodoh menyerang diri kita sendiri. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau kamu sudah berdoa bertahun-tahun untuk penyembuhan penyakit, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Dilema selepas seusai muktamar PAS. Muktamar PAS ke-71 melabuhkan tirai semalam selepas bersidang selama 4 hari. Buat pemerhati politik, muktamar ini penting kerana PAS merupakan komponen penting Perikatan Nasional. Berbanding parti komponen lain, tiada yang dapat menandingi PAS dari sudut keahlian mahupun jentera. Namun apa yang terserlah di dalam sesi muktamar ini ialah
seolah-olah PAS mahu menolak kepimpinan Perikatan Nasional yang berada di tangan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mahu calon Perdana Menteri yang kurang daripada 70 tahun dan sihat. Sayap pemudanya pula telah mencadangkan beberapa nama termasuk timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai calon Perdana Menteri. Ia sebagai balasan kepada usul yang diluluskan oleh Bersatu untuk menjadikan Tan Sri Muhyiddin Yassin calon Perdana Menteri PN. Tekanan PAS itu dirasakan begitu keras sehingga memaksa Muhyiddin mengumumkan bahawa calon untuk PN akan diputuskan oleh PN. Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi Mak Nur pula juga adalah pengarah pilihan raya PAS, sudah memberikan amaran bahawa Bersatu mendapat jalan mudah untuk bertanding tanpa memberi sumbangan jentera maupun dana. Ini kerana dana penting untuk kempen politik sesebuah parti. PAS Pulau Pinang pula mengasakarakan komponen Parti Gerakan Rakyat Malaysia sebagai pemandu Ferrari yang tidak tahu memandunya. Ini kerana gerakan gagal memenangi satu kerusi pun di Pulau Pinang. Umum juga mengetahui bahawa PAS menolak pencalonan Presiden Gerakan Datuk Dominic Lau di Bayan Lepas ketika pilihan raya negeri. Berbalik kepada soalan calon Perdana Menteri, PAS boleh mengetengahkan calonnya kerana ia mempunyai bilangan anggota ahli parlimen teramai dari PN. Namun sekiranya ianya diundi berdasarkan prinsip satu parti satu undi, adakah PAS akan mendapat sokongan dalam mengetengahkan calon mereka? Selain Gerakan dan Bersatu, parti MIPP juga anggota PN. Inilah dilema PAS yang perlukan rakan politik tetapi bertengkar dengan rakan yang sedia ada dalam PN. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.